Ya, Menteri saya nak sambung. Menteri saya nak sambung. Tadi tadi kami menyentuh kos belanja buatan vaksin ini Malaysia sendiri. Pagi ini saya dengar berita Presiden Amerika Syarikat Biden, dia kata Amerika Syarikat sanggup memberi vaksin Pfizer yang percuma kepada negara yang memerlukan. Jadi mengapa kita nak buang duit untuk mencipta vaksin sendiri sedangkan ada negara-negara maju yang sanggup memberi kepada kita? Terima kasih. Menteri, satu saja. Saya ada satu soalan yang ditanya kepada saya lah oleh rakyat di kawasan saya. Kenapa kita memberikan 3 jenis vaksin? Pfizer, AZ dan Sinovac. Dan rakyat sekarang celik dapat baca dan mengetahui bahawa Sinovac hanya kononnya mempunyai 60% yang boleh melindungi rakyat. Manakala AZ lebih kurang 80% dan Pfizer lebih 90%. Soalan yang dilontarkan kepada saya adalah kenapakah wakil rakyat mendapat Pfizer? Rakyat di luar biasa sana dapat Sinovac. Cadangan saya adalah wang yang digunakan untuk kita mengkaji vaksin baru, kerajaan sekarang guna untuk membeli Pfizer untuk semua. Give the best to our citizens. Berikan yang terbaik. Semua rakyat Malaysia wajar diberikan Pfizer. Kerana kita perlu jawab soalan, kenapakah ada yang dapat Sinovac, ada yang dapat Pfizer, ada dapat AZ dan wakil rakyat diberikan Pfizer. Soalan ini tanya oleh rakyat di kawasan saya. Why is it that you have been given Pfizer? Why is it that I am getting Sinovac? Boleh Menteri memberi penjelasan perkara ini? Kalau kerajaan kita boleh dapatkan Pfizer untuk semua rakyat, termasuklah pelajar-pelajar sekarang. Terima kasih. Sila Menteri. Ya. Terima kasih. Yang Berhormat Kepong, terima kasih atas pandangan bahawa kita patut mengalihkan bajet untuk buat vaksin kepada perkara lain. Kita mesti dalam sains teknologi termaju. Saya ada data di sini, Yang Berhormat Kepong. Kita telah pun membangunkan vaksin, tapi bukan untuk human, untuk animal. Sejak daripada RMK ke-9 dahulu, dan kerajaan telah memperuntukkan 55 juta ringgit untuk pembangunan pelbagai vaksin. Human belum lagi, tetapi untuk animal. Jadi apa salah kita membangunkan vaksin untuk human? Dan saya ada satu vaksin yang sedang dibangunkan sekarang untuk masuk ke fasa klinikal pertama, 1A. Iaitu vaksin kolera. Dan vaksin kolera ini adalah satu vaksin pertama yang akan kita cipta dan boleh digunakan di negara kita. Yang itu yang saya kata 2024. Ya. Untuk vaksin COVID-19, kita perlu melihat pada platform bagaimana kita nak gunakan pembangunannya. Sama ada menggunakan kaedah lama, iaitu menggunakan inactivated virus ataupun live attenuated virus, dan yang kini ialah teknologi mRNA yang digunakan oleh Pfizer seperti mana yang diberitahu oleh YB Jurutung. Jadi kalau kita lihat kepada kemampuan negara kita untuk membangunkan vaksin, Yang Berhormat Kepong, kita ada saintis-saintis sekarang ni. Yang Berhormat Menteri, yang dah adakah Yang Berhormat Menteri sebut tadi vaksin kolera? Ya. Vaksin kolera untuk penyakit-penyakit untuk COVID. No, saya cakap vaksin kolera yang kita buat. Bukan. Vaksin ini Boleh jelaskan perkara ini? Boleh jelaskan? Boleh jelaskan dengan lebih lanjut lagi? you nak kolera. Ya, kita bangunkan vaksin untuk human. Kita boleh dapat capai awal untuk bangunkan vaksin yang ready to go, iaitu vaksin kolera. Walaupun vaksin kolera ini kita ada pakar sebenarnya. Profesor Nur Azmi dari USM. Dan juga sekarang ni telah pun dapat untuk mengadakan ujian klinikal, first ever. Tetapi kita tak dapat buat di negara kita. Kita kena hantar ke negara lain kerana keupayaan kita Menteri, kita tumpu kepada vaksin COVID-19 lah. Berapa kos yang terlibat? Kita minta penjelasan tentang COVID-19, not buat kolera. Kita tak bercakap tentang kolera. Kita cakap tentang COVID-19. Saya bercakap pasal vaksin yang kita nak bangunkan. Ya, okey. Vaksin antara yang nak dibangunkan ialah kolera. Dan vaksin COVID-19 kita ada kaedah untuk kita bangunkan dengan membuat
roadmap untuk vaksin COVID-19 ya. Menteri, Dan, tolong beri tumpuan kepada COVID-19. Rakyat di negara kita mati sebab COVID-19, bukan sebab kolera. yang berhormat, Bagilah peluang Menteri nak saya jawab. nak jawab Kepong dahulu. Bagi peluang dia menjawab. Ni Jelutong. Jangan diganggu sangat. Baik, sila. Jadi kita cuba, negara kita akan cuba bangunkan vaksin untuk COVID-19 dan insyaAllah kita boleh laksanakannya. Kos yang terlibat. Ya, Kos yang terlibat. ya untuk first phase kita bangunkan melalui NIBM, National Institute of Biotechnology Malaysia. Kita akan untuk meminta peruntukan awal untuk pembangunan vaksin COVID-19 sebanyak 20 juta pada tahun 2022 ya. Itu peringkat awal. Kerana kita akan bangunkan vaksin yang mempunyai platform teknologi baru iaitu mRNA ya. Antara perkara yang kita buat, kita akan bersama berkolaborasi dengan pakar-pakar dari luar untuk membuat kolaborasi di negara kita untuk cepat bangunkan di negara kita. Dan Yang Berhormat Menteri, ya, isu saya yang sama. Yang Jelutong tadi. Jangan cuba Yang Jelutong, Babi Jelutong telah ganggu dulu. pun Bagi menteri jawab dulu. ingin tanya, kenapa kita beri vaksin bukan Pfizer semua? Wakil rakyat dapat Pfizer kerana pada bulan 2 Februari 2020 sorry. Kita dapat bekalan Pfizer paling awal ya. Jadi kita kena beri cepat kepada masyarakat dan pada ketika itu vaksin Pfizer paling awal di negara kita yang dapat kita procure dan sampai. Dan ini semua melalui NPRA, National Pharmaceutical Regulatory Agency, yang mana mereka melihat kepada 3 perkara, iaitu keberkesanan, kualiti dan keselamatan. Dan ketiga-tiga vaksin yang masuk awal iaitu Pfizer, Sinovac dan juga AstraZeneca. Dan kesemua vaksin ini selamat digunakan. Kita boleh gunakan dalam keadaan yang selesa kerana mereka yang mendapat vaksin pelbagai ini masih boleh lagi dapat efikasi yang tinggi. Saya nak beritahu Babi Jelutong, untuk Sinovac untuk cegah kepada keparahan, dia boleh mencegah 100%, iaitu untuk sakit ke kategori 5.